Okey, untuk bab 6 kita ingat untuk belajar sejarah tak kiralah siapa pun antara kamu semua, untuk nak belajar sejarah yang pertama mesti, wajib pergi dekat page yang belakang ni dulu. Okey? Sebab untuk kita nak belajar sejarah, kita kena belajar memahami apakah yang terdapat dalam bab tersebut. Ini adalah cara teknik yang paling penting untuk menguasai apakah cerita yang terkandung dalam bab tersebut. Okey, macam ni cikgu kecilkan kan sebab cikgu nak tunjuk. Dalam bab 6 terdapat 5 topik yang perlu kita faham, yang perlu kita tahu supaya kita faham flow cerita yang berlaku dalam bab 6. Okey, dalam bab 6 terdapat 5 5 cerita yang perlu kita faham dan kita tahu. Okey, baru cikgu besarkan. Okey, yang pertama kita akan lihat setelah berlakunya pembentukan Malaysia, berlaku gabungan ya antara 4 buah negara menjadi satu buah negara, iaitu Malaysia, ya kita menghadapi cabaran. Mesti ada cabaran. Apa-apa yang kita lakukan pasti akan ada cabaran. Jadi yang pertama, dalam bab 6 kita kena kenal pasti apakah cabaran. Apakah kata kunci cabaran yang perlu dihadapi oleh Malaysia. Apakah cabaran? Nanti kita akan lihat satu per satu. Yang kedua, bila kata cabaran, cerita yang kedua cerita tentang pemisahan Singapura. Dalam pemisahan Singapura ni pula kita kena tahu apakah faktor yang menyebabkan terpisahnya Singapura dan Malaysia. Kenapa? Kenapa Singapura kena keluar daripada Malaysia? Adakah Singapura nak keluar daripada Malaysia ataupun Malaysia yang keluarkan Singapura daripada pembentukan Malaysia ni? Yang ni kita kena kenal pasti. Siapa yang suruh keluar ataupun siapa yang nak keluar daripada Malaysia. Okey, seterusnya. Okey, lepas cabaran, ada pemisahan. Yang ketiga, ancaman komunis. Kan. Komunis ni memang belum lagi habis ya. Belum lagi habis berlaku di kawasan Malaysia dan sekitarnya. Masih lagi terdapat ancaman-ancaman komunis. Jadi seterusnya, bila ada ancaman komunis, pastinya ada gangguan-gangguan dalam pembangunan ekonomi. Jadi dekat sini kita lihat faktor yang keempat, cerita yang keempat adalah cerita tentang bagaimana kita nak memajukan Malaysia, apakah pelaksanaan-pelaksanaan yang dilakukan bagi membangunkannya ekonomi Malaysia. Dan yang paling kita sedia maklum, apakah yang telah berlaku dalam tragedi 13 Mei. Siapakah kaum yang terlibat? Siapakah kaum yang terlibat dalam rusuhan 13 Mei? Jadi, untuk bab 6 ini hanya menceritakan yang pertama, cabaran Malaysia. Kedua, kata kunci Singapura. Yang ketiga, komunis. Ini watak-watak yang terlibat ya. So, kena ingat, dalam bab 6, kita dah kenal pasti. Yang pertama, cabaran. Kena faham apakah cabaran-cabaran yang perlu dihadapi. Yang kedua, dah ada cabaran. Bila ada cabaran, berlaku pula konflik. Konflik antara Singapura dan Malaysia menyebabkan pemisahan Singapura. Walaupun Singapura dah keluar daripada Malaysia, tetapi Malaysia masih lagi menghadapi cabaran iaitu ancaman komunis. Komunis. Bila ada ancaman komunis, kita berjaya mengatasi ancaman komunis, kita perlu menangani pula isu bagaimana nak membangunkan ekonomi negara. Dan akhir sekali, bila kita dah maju, kita dah ada ekonomi kita dah merdeka. Namun ya, disebabkan komunis masih lagi wujud di persekitaran Malaysia dan sekitarnya, maka berlakulah rusuhan kaum. Okey, jelas ya. Watak yang terlibat, komunis, Singapura dan juga rusuhan kaum. Rusuhan kaum ni kita kena lihat siapakah kaum yang terlibat, apakah yang berlaku ya, kenapa berlaku rusuhan. Ingat ada 5 cerita dalam bab
6. Itu sebenarnya cara nak belajar sejarah. Sejarah jangan kita hafal. Sejarah kita kena faham bagaimanakah ianya berlaku. Kita kena bayangkan kita sedang membaca sebuah buku cerita. Kita membayangkan bila kita baca, kita tutup mata, kita membayangkan situasi-situasi yang berlaku. Jangan sesekali hafal tanpa faham. Sebab itu, sekarang adalah masa berbincang bersama rakan, bertanya dan sentiasa ya soal jawab sesama rakan. Sambil-sambil duduk tu tanya kan. Tanyalah antara satu kan. Contoh macam tanya kawan, agak-agaknya kan kenapa Singapura keluar daripada Malaysia? Ke Malaysia yang keluarkan Singapura? Tanyalah. Jadi waktu tu kita dah boleh ingat kembali tajuk-tajuk yang kita sedang belajar. Okey, so kita pergi kepada page mula-mula. Ini bab 3. Okey, jap. Tarik. Laju sangat tarik. Okey, kita tengok dalam bab 6. Dalam bab 6, tajuk yang pertama kita tengok dekat sini. Ya, tajuk dia cabaran selepas pembentukan Malaysia. Okey, sebelum kita nak mulakan pembelajaran, kita dah baca tadi ada 5 cerita yang perlu kita faham. Seterusnya kita kena baca sinopsis. Dalam sinopsis, ibarat macam-macam novel, kita baca dulu kan kulit belakang apakah sinopsisnya. Baru kita boleh beli novel. Begitu juga dengan buku sejarah. Sinopsis. Dalam sinopsis bab 6 mengatakan, pembentukan Malaysia ni dia memberi kesan dalam proses pembinaan negara bangsa. Itu soalan dah keluarkan, pembinaan negara bangsa. Okey, highlightkan kata kunci. Sebab itu cikgu suka you all guna buku teks. Boleh tulis nota dan boleh tengok dekat mana. Tepi tu catatkan kata kunci ada negara bangsa. Proses pembinaan negara bangsa. Nampak? Cerita dia tentang cabaran. Bab 6 ni memang tajuk besar dia adalah cabaran. Daripada sinopsis kita dah nampak. Ada 5 yang kita perlu tahu seperti kita lihat tadi. Singapura, watak utama yang kita kena tahu. Cerita tentang Singapura, kita kena tahu apakah yang telah dilakukan oleh pihak komunis. Apakah pembangunan yang kita nak lakukan untuk memajukan ekonomi Malaysia. Dan setelah itu, apakah hubungan tragedi kaum. Tragedi kaum ni adalah tragedi 13 Mei. Jadi ingat, ini adalah watak-watak yang perlu kita tahu cerita. Sebab itu kita tahu. Bila pegang bab 6, kita nampak, bab 6 ni adalah cerita tentang Singapura, cerita tentang pembangunan, cerita tentang komunis dan juga ada ketegangan kaum. Ketegangan kaum. Jadi dah tahu dah bila soalan, sebab ini adalah kata kunci. Sebab itu bila kita nak jawab exam, kita kena mahir. Teknik yang cikgu telah ajar kepada pelajar cikgu, teknik kata kunci cerita, kata kunci soalan supaya kita tahu di manakah terletaknya kata kunci itu berada. Sama ada bab 6, bab 2 dan seterusnya. Okey, kita pergi dengan laju. Okey, dalam cabaran menghadapi pembentukan Malaysia. Malaysia telah berjaya membentuk sebagai sebuah negara mempunyai 13 buah negeri. Itu adalah makluman saja. Namun kita telah menghadapi cabaran dalaman. Cabaran dalaman ni yang kita sedia maklum sebab pada masa yang sama kita sedia maklum negara kita mempunyai pelbagai etnik. Pelbagai kaum. Kata kunci dia adalah kepelbagaian kaum. Sebab kita dah gabung Sabah dan Sarawak. Bila kita ada kepelbagaian kaum, maka mungkin berlakunya perselisihan faham. Okey, kemudian bagaimana kita nak menyeimbangkan pembangunan dan sosioekonomi disebabkan kita mempunyai Sabah dan Sarawak. Nampak? Terutamanya cabaran untuk negara kita bersama Sabah dan Sarawak. Okey, tengok cabaran yang pertama. Cabaran yang pertama adalah kata kunci dia sosioekonomi. Bila melibatkan sosioekonomi, dia adalah merujuk kepada sosial dan ekonomi. Sosioekonomi. Sosio.
Okey, sosial ya. Sosial ni apa cikgu? Sosial ni adalah masyarakat, merujuk kepada perpaduan kaum. Ada berlaku masalah. Okey, kemudian bagaimana berlaku masalah kaum tu? Mestilah telah terlibat oleh faktor-faktor parti politik. Okey, cuba kita tengok dekat bawah ni. Okey, sosioekonomi. Kita sedia maklum tanah Melayu banyak sumber bahan-bahan mentah. Okey, gabungan Sabah dan Sarawak telah menyebabkan negara kita Malaysia mempunyai banyak sumber bahan dan peluang ekonomi. Nampak kita ada banyak peluang ekonomi. Kenapa? Sebab bahan asli banyak terdapat di kawasan Sabah dan Sarawak. Ya, dekat Sabah Sarawak ni ada apa? Kita sedia maklum ada minyak. Ada minyak. Ya, ada petroleum. Ni minyak ni petroleum lah. Kan? Kemudian kita ada lada hitam. Yang ni adalah contoh-contoh yang boleh awak masukkan dalam soalan. Yang ni kita boleh masukkan dalam esei. Okey, apakah contoh-contoh bahan asli dan juga bahan mentah? Bahan asli ni adalah gas-gas lah ya. Petroleum ya. Okey, gas asli. Dan ini adalah cabaran. Cabaran bagaimana Malaysia nak membangunkan menggunakan ya peluang ekonomi ni supaya pengeluaran negara akan bertambah. Sebab kita tanah Melayu kita dah ada getah. Ya, kita ada kelapa sawit. Kat tanah Melayu juga kita ada biji timah. Ya, kat tanah Melayu juga kita ada kayu balak kan. Lada hitam pun ada tapi tak banyak. Okey, seterusnya kita pergi lihat pula kepada cabaran dia bagaimana kita nak mempelbagaikan ekonomi yang kita banyak tadi. Ini menjawab kepada sambungan cabaran ekonomi, sosioekonomi ni. Jadi untuk faktor yang kedua adalah bagaimana kita nak pelbagaikan. Kita ada bahan sumber, kita nak pelbagaikan lagi bahan-bahan ni supaya lebih meluas ya kegiatan ekonomi ni. Okay, tengok kat sini. Disebabkan Sabah Sarawak ni dia banyak dengan kaya hasil bumi. Namun, masa dalam soalan exam kalau kita buat karangan, jangan lupa letak penanda wacana. Tulislah namun rakyat masih mengamalkan pertanian sara diri. Ini adalah cabaran lah. Cabaran negara untuk mengajak mengajak rakyat lebih mempelbagaikan aktivitinya bukan hanya sekadar sara diri. Malah untuk melaksanakan aktiviti komersial. Komersial ni bermaksud aktiviti jual beli perdagangan, meluaskan lagi faktor-faktor ekonomi negara yang biasa, diperluaskan. Okey, kemudian cabaran ini adalah kerana bagaimana negara nak mempelbagaikan, mengkomersialkan ya hasil-hasil tanaman seperti kelapa sawit, getah dan koko. Ini adalah pertanian komersial. Jadi dia telah membuka peluang pekerjaan kepada penduduk-penduduk dan ini juga ya meminta supaya rakyat cuba menceburi bidang ekonomi berkaitan petroleum. Sebab kita ingat ni Sarawak ni kaya dengan minyak. Okey, seterusnya kita lihat pula dekat sini. Okey, kita ada masalah nak mempelbagaikan bahan ekonomi ni. Sebabnya rakyat hanya berfokuskan pada tanaman sara diri. Yang ketiga, faktor dia bagaimana kita nak memajukan perhubungan dan pengangkutan ni. Sebab saiz kawasan Sabah dan Sarawak ni sangat luas, sangat besar. Kata kunci dia saiznya besar ya. Saiz besar bagi kerajaan, bagi negara, bagi negeri Sarawak dan Sabah. Jadi bagaimana cabaran dia nak memastikan ya pembangunan daripada segi perhubungan dan pengangkutan berlaku di kawasan tersebut. Jadi itu adalah cabaran utama ya kerajaan untuk membina sistem perhubungan dan pengangkutan supaya kawasan Sabah dan Sarawak ni yang berada di kawasan pedalaman ni ia maju daripada segi pembangunan, perhubungan dan pengangkutan. Kan seperti yang awak sedia maklum sehingga ke hari ini ya
negara kita masih lagi usaha memajukan kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak supaya tidak berlaku jurang. Ya, kalau dalam karangan, kenapa nak majukan? Untuk merapatkan jurang, ya, jurang pembangunan antara Semenanjung dan juga Sabah Sarawak. Hal ini adalah untuk, ingat, gunakan penanda wacana. Hal ini kerana bagi menyeimbangkan, ni kata kunci ya, menyeimbangkan pembangunan. Jadi, bila cabaran ni bagaimana ya nak memajukan Sabah dan Sarawak ni? Oleh itu, dia terpaksa merangka rancangan, dipanggil rancangan Malaysia Pertama. Kat sini, rancangan Malaysia ni, dia akan mengambil masa selama 5 tahun. Dalam 5 tahun tu, kalau tak berjaya, dia akan cuba ubah pula. Tahun ke-6, ke-10 tu dia akan merangka lagi rancangan Malaysia kedua. Dia akan menambah baik setiap 5 tahun. Itu dinamakan rancangan Malaysia setiap 5 tahun. Ya, ingat 5 tahun. Okey, seterusnya, cabaran lagi. Bila kita banyak sangat bergabung dengan negara-negara ni, cabaran ni adalah sistem pendidikan. Sistem pendidikan sebab zaman British, ya, dia telah membenarkan, ya, vernacular. Vernacular Inggeris dan Cina. Sehingga ke hari ini, Malaysia adalah salah satu negara yang telah membenarkannya, negara kita membenarkan sekolah vernacular. Ya, tak ada ya dalam negara lain. Kita tengok contoh dekat negara China. Ada tak sekolah dia, sekolah bangsa lain? Tak ada. Malaysia adalah negara yang unik. Ya, dia mengekalkan, menghormati ya kepelbagaian kaum, dia membenarkan. Sekolah vernacular Cina masih kekal sehingga ke hari ini. Sekolah vernacular Tamil pun masih kekal sehingga ke hari ini. Kan, sebagai tanda kepentingan bersama kaum. Okey. Sebab dulu Cina dan Inggeris ni biasanya berada di kawasan bandar sahaja. Jadi, bila kawasan bandar, hanya sekolah vernacular Inggeris dan Cina sahaja yang sangat mempunyai pendidikan yang baik. Namun, bila kita nak buat karangan tu, kita buatlah. Namun, cabaran yang dihadapi oleh pembentukan Malaysia ni, rancangan ni, negara kita Malaysia ni adalah untuk memastikan kawasan pedalaman juga mendapat pendidikan. Sebab dulu hanya memfokuskan kawasan bandar. Sekarang adalah masa untuk memajukan pendidikan bagi kawasan pedalaman. Apakah cara untuk menangani cabaran tersebut? Oleh itu, pihak kerajaan telah cuba membina sekolah, melatih tenaga guru. Ini 2 markah. Bagaimana nak dapat 2 markah? Kita kena asingkan jawapan. Kan? Oleh itu, pelbagai usaha telah dilakukan. Antaranya ialah membina sekolah. Kan? Bagi memastikan pendidikan dapat dapat diperluaskan noktah. Selain itu, ya, kerajaan juga telah melatih tenaga guru bagi memastikan penduduk mendapat pendidikan yang sempurna. Bolehlah khususnya Bumi Putera. Jangan sesekali ya pelajar menggabungkan jawapan macam ni. Bila awak gabungkan jawapan macam ni, kadang-kadang tak dapat 2 markah. Ini sayang. Ya, sebab kita kena asingkan menjadi 2 ayat yang lengkap. Ni cikgu dah bagi dah ya tips untuk menjawab dengan baik. Seterusnya. Bukan sahaja ya cabaran-cabaran negara kita bertumpu kepada pemimpin di Semenanjung memastikan Sabah dan Sarawak ni terjaga. Namun, terdapat juga berlakunya cabaran di Sarawak. Cabaran di Sarawak telah berlaku konflik kepimpinan. Dekat sini berlakunya konflik kepimpinan, ya, berlaku ketidakpuasan hati pemimpin. Okey, kalau tak ingat nama tak apa.
Cikgu dah terangkan untuk pelajar yang nak dapat A-, dia akan cuba juga menulis jawapan dengan menulis ayat umum. Okey, dia cakap macam ni. Okey, terdapat juga cabaran politik di Sarawak kan. Hal ini disebabkan oleh berlaku ketidakpuasan hati pemimpin di negeri Sarawak. Iaitu Ketua Menteri Sarawak. Ini kalau yang ingatlah jawatan dia. Kalau tak ingat tak apa. Berlaku ketidakpuasan hati oleh pemimpin di Sarawak. Okey. Kan. Kenapa dia tak puas hati? Apabila berlaku sesuatu perkara, mesti ada sebab. Kenapa tak puas hati? Sebab pemimpin tersebut telah dipecat oleh Gubernur. Ada konflik kat situ ya. Gubernur tak puas hati dengan kepimpinan Stephen Kalong ni. Kenapa nampak cikgu pun tak highlight pun nama orang ni kan. Nampak cikgu tak highlight pun nama orang ni. Sebab maksud cikgu nak cuba bagi awak semangat bahawa tak ingat nama pun masih lagi boleh cuba menjawab. Okey. Jadi bila dia tak puas hati, dia telah dipecat oleh Gubernur, dia telah cuba mencabar Mahkamah Tinggi Sarawak. Dia cabar. Bila dia cabar, dia hantar surat ketidakpuasan hati. Tetapi dia telah memenangi. Dia tak puas hati, dia fight untuk diri dia, dia telah berjaya. Dia telah memenangi kes. Okey, akhirnya dia telah kembali menjadi Ketua Menteri. Okey, dia telah kembali menjadi Ketua Menteri. Kan? Namun, cikgu suka tekankan namun. Sebab apabila kita baca, kita faham. Dia jadi, tapi dia tidak berjaya mendapat sokongan kerana dia telah dikatakan mendapat undi tidak percaya. Undi tidak percaya. Apakah yang dimasukkan dengan undi tidak percaya? Okey, catat sikit dalam buku. Okey, undi tidak percaya. Undi tidak percaya ni bermaksud berlakunya keraguan ya. Keraguan iaitu kedudukan atau tanggungjawab yang kepada pemimpin itu tidak lagi dianggap sesuai. Maksudnya mungkin dia tidak mendapat kepercayaannya daripada anggota-anggotanya. Okey. Jadi kalau dalam parlimen, undi tidak percaya ni bermaksud hilang keyakinannya oleh ahli anggota. Kan? Macam mungkin berlaku maksudnya undi tidak percaya maksudnya hilang keyakinan lah. Kan pelik kan? Dia telah dipecat tapi dia telah berjaya untuk memenangi. Mungkin ada konflik di situ yang berlaku yang perlu awak kaji dan gali. Nak tanya nanti kita boleh bincang dalam kelas dengan lebih detail. Okey. Tetapi tak perlu masukkan dalam soalan peperiksaan menyatakan kenapa tak perlu. Hanya perlu tahu ya mendapat undi tidak percaya. Okey, krisis politik ini menyebabkan berlakunya ancaman keselamatan dan keamanan. Disebabkan berlakunya undi tidak percaya, maka berlakulah konflik dan akhirnya terpaksa diisytiharkan darurat. Darurat sebab daruratnya dia hanya boleh isytiharkan bila berlakunya ketidakamanan dalam negara. Berlakunya mengancam keselamatan dan keamanan negara masih lagi tidak dapat dikawal. Terpaksa isytiharkan darurat dan akhirnya untuk memastikan keadaan reda, ya, Gubernur dan kerajaan terpaksa menggantikan Stephen Kalong dengan Tawi Sli. Tengoklah muka dia. Kalau soalan objektif dia sukalah keluar muka-muka gambar-gambar ni kan. Tapi kalau dalam soalan esei, awak hanya perlu memahami kenapa, apa yang berlaku di Sarawak. Cabaran politik ni ada disebabkan oleh tidak puas hatinya pemimpin Sarawak sebab telah dipecat. Bila dia tak puas hati, dia dipecat, dia cuba mencabar, dia menghantar laporan ke Mahkamah Tinggi dan dia telah berjaya dan dia telah memenangi kes. Namun rakyat dan anggota parlimen tidak percaya. Hilang keyakinan menyebabkan berlakunya pergaduhan dan mengancam keselamatan. Okey, faktor yang seterusnya adalah disebabkan oleh cabaran perpaduan kaum. Okey, cabaran perpaduan kaum ini
telah disebabkan oleh negara kita mempunyai pelbagai kaum. Ni nampak. Banyak sangat kaum bila kita bergabung dengan 3S. Cikgu suka sebut 3S. 3S ni apa? Sabah, Sarawak dan Singapura kan. Jadi, bila terlalu banyak ya kaum-kaum yang berada di dalam negara kita, cabaran dia adalah untuk mewujudkan perpaduan. Itu je sebenarnya. Ya, kita sukar untuk mewujudkan perpaduan dalam pemerintahan. Disebabkan biasalah ya bila terdapat banyak kaum, okay, maka berlakulah konflik antara kaum. Lagi satu, kenapa konflik ni? Sebab jarak antara Semenanjung Malaysia dengan Sarawak dan Sabah ni sangat jauh. Sangat jauh. Menyebabkan sukar berlakunya perhubungan dan sukar. Cikgu suka ya awak highlightkan. Sukar memupuk semangat sukar untuk memupuk semangat satu negara. Okay, sukarlah kita nak memupukkan semangat kekitaan. Kata lain dia kekitaan. Okay, jadi dekat sini awak dah nampak Cuba kita imbas kembali ada berapa cabaran. Ada 3 cabaran dalam MAN Malaysia. Yang pertama, cabaran pembangunan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Yang pertama, cabaran kita dekat Sarawak dan Sabah. Dalam cabaran Sarawak dan Sabah ada 3 anak. Ya. Dalam cabaran Sabah dan Sarawak ada 3 anak. Ini adalah 3 anak dalam cabaran Sabah dan Sarawak. Apa dia cabaran dalam 3 ini? Kegiatan ekonomi, perhubungan pengangkutan dan sistem pendidikan. Yang ini berlaku dekat Sabah dan Sarawak. Okey. Perasan tak? Kenapa tak ada India? Tak dinyatakan punya di Sabah dan Sarawak bangsa India. Ya, sebab dekat Sabah dan Sarawak tidak ada kemasukan rakyat India di sana. Sebab itu, jangan confuse. Jangan tulis. Kalau tertulis sekalipun tak ada masalah. India itu akan dibulatkan dan jawapan tetap akan diterima kerana mempunyai vernacular Inggeris dan Cina. Okey, 3 ini adalah di bawah Sabah dan Sarawak. Okey, kemudian cabaran kedua adalah politik di Sarawak. Cabaran yang ketiga adalah kepelbagaian kaum yang terdapat di Sabah dan Sarawak. Pendek kata, cabaran dalam Malaysia tidak tercampur pun. Tak ada langsung cerita tentang cabaran dengan Singapura. Sebab apa tak ada? Sebab kita akan cerita Singapura dalam topik khas. Topik yang kedua adalah cerita tentang Singapura. Okey. Singapura ni, cabaran dia dengan Malaysia ni, Semenanjung Tanah Melayu ni adalah disebabkan oleh cabaran faktor ekonomi, sosial dan politik. PACE. PACE. Politik, ekonomi dan sosial. 3 ni adalah faktor pemisahan Singapura dan Malaysia. Kenapa politik ni? Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew sangat glamour kan? Awak pun kenal sekarang pun semua pernah dengar nama Lee Kuan Yew. Tidak berpuas hati dengan hak kesamarataan. Kata kunci dia tidak puas hati. Dia tidak puas hati sebab dia mendapat hak sama rata yang terhad. Dia tak dapat sama rata. Sebab dia menuntut hak sama rata. Kita dah sedia maklum kita tak boleh nak bagi hak sama rata Tanah Melayu dengan semua. Okey, sebab kita memegang kepada prinsip Tanah Melayu adalah negara yang utama dalam mencapai kemerdekaannya asal pada 1957. Bila pembentukan Malaysia, kita telah termaktub dalam perlembagaan. Kita ada perlembagaan kita 1957. Bila kita berlakunya pembentukan Malaysia, kita pun telah mewujudkan perlembagaan juga. Jadi, kita ada 2 perlembagaan. Di sini ada konflik antara PAP dengan perikatan. PAP dengan perikatan. Okey. Kalau awak lihat nanti dekat bawah, nanti kita akan lihatnya. PAP ni adalah parti Lee Kuan Yew. Perikatan adalah parti yang terdapat di Semenanjung Tanah Melayu, iaitu Semenanjung Malaysia lah. Okey, ada perikatan ni, ada MCA. Okey, dekat sini nanti kalau ikutkan silibus awak ni untung KSSM ni tak detail. Okey, jadi
boleh nak go through lebih detail, nanti cikgu boleh terangkan. Tapi untuk malam ni kita fokus kepada konflik antara PAP dan perikatan. Okey, apakah konflik yang berlaku adalah konflik kepimpinan, hak kuasa. Sebab Lee Kuan Yew, okey ni secara tambahan ya, makluman tambahan. Lee Kuan Yew ni dia beranggapan dia perlu menjadi Perdana Menteri. Bukan Tunku Abdul Rahman. Ya, selepas kemenangan dalam pilihan raya ya, ada berapa persen ya, Lee Kuan Yew menang, ya, Tunku Abdul Rahman menang. Jadi berlaku konflik ini disebabkan oleh faktor antara PAP dengan Perikatan. Lee Kuan Yew dengan Parti Perikatan. Berkaitan tentang kepimpinan. Siapa yang berkuasa? Siapa yang nak memerintah? Siapa yang perlu menjadi Perdana Menteri? Okey, kemudian faktor ekonomi. Singapura ni dia menuntut pasaran bersama. Dia nak buka pasaran yang lebih luas. Sebab ingat ya, Singapura masuk ke join dengan pembentukan Malaysia adalah faktor ekonomi. Dia nak memajukan lagi negara dia sebab Singapura kurang sumber bahan mentah. Tapi dia ada kawasan perdagangan yang hebat. Nampak? Jadi dia memerlukan sumber-sumber itu untuk dia membuka pasaran dia dengan segera. Okey, kemudian Singapura ni tak berpuas hati ya. Tak berpuas hati dengan tambahan cukai. Disebabkan dia ada kawasan perdagangan pasaran yang luas. Jadi hasil daripada perbincangan kita tambahkan cukai pembayaran untuk diberikan kepada kerajaan persekutuan. Yang ni dia tak puas hati. Kenapa nak kena bayar lebih? Kan. Jadi bila pengenaan cukai yang tinggi menjadikan Singapura tak berpuas hatilah dengan pihak kerajaan persekutuan. Ni kerajaan persekutuan. Okey, Singapura pula dia tak puas hati dengan tambahan cukai, tetapi dia mencadangkan perlu menaikkan kadar faedah sebanyak tinggi 150 juta. Okey, sebab kita nak buat pinjaman dengan Singapura. Jadi Singapura kata dia boleh. Dia boleh bagi sumber keuangan dengan syarat naikkan pinjaman tersebut, bunga faedah pinjaman tu kepada 150 juta. Barulah boleh bagi pinjam duit untuk memajukan Sarawak dan Sabah. Okey. Disebabkan oleh isu-isu faktor ekonomi dan politik yang melanda di antara Sarawak dan Singapura dan Semenanjung Tanah Melayu ni menyebabkan berlaku rusuhan ya. Okey. Secara detail yang sedianya ya, rusuhan ni berlaku semasa sambutan Maulidur Rasul. Yang ni tak ada cerita dalam buku teks awak. Okey, berlakunya rusuhan dekat kaum di Singapura. Dan sebenarnya kalau ikutkan cerita ya, dalam cerita Singapura ni asalnya tanah dia adalah hak milik Johor kan. Semasa Stanford Raffles membuka Singapura, ia telah berlaku konflik penipuan tipu hela. Awak belajar tingkatan 3. Okey, menyebabkan Singapura akhirnya jatuh ke tangan British. Okey. Maka dekat situlah Johor telah kehilangan Singapura ya, dan juga penduduk-penduduk tanah Melayu, penduduk Melayu asal di Singapura semakin berpindah ke kawasan Johor dan juga Riau Lingga. Okey, disebabkan itu juga penduduk Melayu di Singapura semakin berkurangan. Dan masalah perkauman ini kita tak cerita dalam buku teks sebab kita tak nak menimbulkan salah faham antara kaum yang telah membaca kan. Jadi untuk makluman ya, dalam masalah perkauman kaum ni sangat kuatlah ya berlaku antara orang Melayu dan orang Cina. Okey, jadi dekat sini menimbulkan ketegangan kaum. Dia tak ceritakan. Okey, dekat sini hanya nyatakan berlaku rusuhan kaum. Menimbulkan ketegangan antara kaum. Ya, berlaku pembunuhan yang sangat dahsyat. Awak boleh search nanti ya dekat internet. Pembunuhan sangat dahsyat melibatkan orang Melayu ya. Dan kemudian dekat situ juga ya banyak perkampungan-perkampungan Melayu mengalami masalah dan itulah menyebabkan ekoran daripada itu timbullah ketegangan antara kaum. Okey, jadi kan daripada masa yang sama juga masalah perkauman ni, Singapura dia nak hak yang sama rata. Kita tak boleh bagi hak sama rata sebab hak sama rata ini tak boleh untuk semua kaum ya, sebab kita kena ingat ya, penduduk asal adalah lebih diberi keutamaan dalam menjaga hak kepentingan
kaum. Okey. Kemudian dekat sini, perkara ini menjadi isu antara kaum. Inilah faktor-faktor masalah menyebabkan Malaysia ya terpaksa ya memisahkan Singapura daripada Malaysia. Disebabkan untuk mengelakkan daripada berlakunya salah faham dan perselisihan faham antara kaum terus berlaku sebab ini melibatkan rusuhan. Bila melibatkan rusuhan maka berlakulah kematian. Jadi kita nak elakkan ancaman keselamatan dan keamanan maka dia telah buat rundingan. Ya, rundingan telah gagal ya antara Tun Abdul Razak dengan Lee Kuan Yew. Dia gagal ya. Kita dah bincang untuk memastikan tidak berlakunya rusuhan, tidak berlakunya salah faham antara kaum. Kita telah buat rundingan. Namun ya, cikgu memang suka guna perkataan namun supaya awak faham bila baca macam ni, ingat balik, oh jadi macam ni. Lepas tu kemudian baca balik, oh jadi macam ni. Jadi kita faham cerita tu. Okey, rundingan gagal. Bila rundingan tak berjaya, Tunku Abdul Rahman dia suruh lagi. Dia suruh lagi. Ya, rundingan tak berjaya, dia arahkan lagi untuk bermesyuarat. Okey. Ni rundingan gagal. Kan? Bila gagal, dia kena adakan mesyuarat. Okey, mesyuarat dengan menteri-menteri. Berbincang tentang pemisahan disebabkan gagal mencapai kata sepakat antara Tun Abdul Razak dengan Lee Kuan Yew. Maka kita cadang untuk berpisah lah. Bila kita rasa kita dah tak serasi, kita perlu berpisah, kan? Jadi, dalam mesyuarat bersama menteri, berbincang untuk berpisah, akhirnya mesyuarat khas antara kabinet telah dilaksanakan. Okey, mesyuarat khas kabinet Malaysia telah bersetuju. Bersetuju. Kata kunci dia bersetuju dalam rancangan pemisahan. Okey, seterusnya. Bila kabinet dah bersetuju, walaupun Lee Kuan Yew tak bersetuju. Awak ingat Lee Kuan Yew setuju. Lee Kuan Yew tak setuju ya pada asalnya. Tapi disebabkan kabinet telah berbincang, akhirnya Lee Kuan Yew yang menandatangani. Ya, Lee Kuan Yew menandatangani persetujuan untuk keluar daripada Malaysia. Cikgu suka highlight kata kunci sikit-sikit. Cikgu tak suka highlight banyak-banyak. Sebab apa tu dah nampak. Lee Kuan Yew ya bersetuju keluar daripada Malaysia. Keluar Malaysia. Cukup. Okay, Lee Kuan Yew bersetuju keluar Malaysia. Maka seterusnya ya Tunku Abdul Rahman membawa usul pemisahan ya. Dia membawa usul pemisahan Singapura ke dalam Parlimen Malaysia. Awak ingat je fungsi dan peranan Parlimen adalah meluluskan rang undang-undang. Parlimen meluluskan rang undang-undang, bukan Majlis Raja-Raja ya, sebab hari itu masih exam ramai tulis. Majlis Raja-Raja meluluskan ya. Majlis Raja-Raja ataupun yang di-Pertuan Agong memperkenankan. Ingat kata kunci, memperkenankan. Dia bukan boleh lulus ya, Parlimen yang akan meluluskan rang undang-undang setelah diperkenankan oleh yang di-Pertuan Agong. Okey, maka akhirnya berpisahlah Singapura dan juga Malaysia. Ingat ya, purple ni sangat penting. Purple ni adalah bunga-bunga kebat. Dekat sinilah banyak keluar soalan kebat. Okey, pemisahan Singapura dan Malaysia tidak dapat dielakkan. Okey, kenapa? Biasa soalan kebat kat sinilah. Kenapa? Hal ini adalah untuk menjaga kepentingan negara, kedua-dua negara. Lepas tu tanya balik dekat diri awak, apa kepentingannya? Kepentingannya adalah untuk memastikan kemakmuran rakyat. Kemakmuran, makmur ni bermaksud ekonomi ya. Kemakmuran rakyat. Makmur ni bila negara bermusuh, ada rusuhan, macam mana kita nak memajukan ekonomi? Kan bila berperang kita tak boleh melaksanakan aktiviti ekonomi. Jadi bila kita menjaga kepentingan, memastikan tidak berlakunya pergaduhan, maka kita dapat memakmurkan rakyat ya, dapat menyelesaikan masalah-masalah dan meneruskannya bagi membangunkan ekonomi negara. Ingat ya, pemisahan tidak berlaku melalui peperangan, tetapi berlaku melalui saluran rundingan. Rundingan tidak mempunyai unsur kekerasan dan
ini adalah tujuan untuk menyelesaikan konflik. Untuk menyelesaikan konflik. So, kalau Kebat boleh ceritalah ya, sebenarnya apakah kepentingan Singapura berpisah daripada Malaysia? Okay, awak bolehlah tuliskan. Antara kepentingan pemisahan Singapura dan Malaysia disebabkan untuk menjaga kepentingan kedua-dua buah negara. Noktah. Dapat satu markah. Hal ini adalah bertujuan bagi memastikan kemakmuran rakyat terjaga. Kan? Ataupun kemakmuran rakyat dapat dicapai. Kan? Okey. Patut ceritalah kan, pemisahan Singapura dan Malaysia ini tidak menggunakan kekerasan. Malah sebaliknya mereka menyelesaikan melalui rundingan. Nampak ya, itu adalah cara penulisan jawapan. Okey, seterusnya. Dah habis dah cerita pasal Singapura. Dah pisahlah Singapura daripada Malaysia. Okey, tengok cerita pula. Komunis. Apa komunis ni buat selepas Singapura ni? Okey, bila komunis ni, dia tak boleh duduk diam. Komunis memang tak boleh duduk diam. Bila dia tahu Singapura keluar, dia pun mulalah menjalankan lagi aktiviti komunis. Tengok. Komunis ni teruslah memberi ancaman, ya. Memberi ancaman keselamatan. Walaupun dia telah mengancam sebelum merdeka, tetapi antara kegiatan yang dilakukan oleh komunis adalah serangan bersenjata. Dia telah melaksanakan serangan senjata. Dia telah membuat serangan secara apa? Terhadap pasukan keselamatan. Dahlah dia buat serangan senjata, dia menerapkan ideologi komunis. Ideologi komunis di kalangan dia pun hasut kan. Dan seterusnya dia telah membuat sabotaj. Dia telah membuat sabotaj terhadap kemudahan awam. Awak pun sedia maklum kan. Sebelum ni dah belajar dah masa tingkatan 4. Komunis kan. Komunis ni macam mana dia sabotaj untuk melumpuhkan ekonomi negara. Dia merosakkan kemudahan awam kan. Jadi kerajaan perlu mengambil langkah serius untuk membanteras kegiatan komunis. Yang ni secara umum. Okey, kita lihat keselamatan di Sarawak ya. Ancaman yang pertama, komunis ni berlaku dekat Sarawak. Cerita dia hanyalah berlaku di Sarawak. Nanti baru kita sentuh pula pada ancaman di Semenanjung. Okey, gerakan yang ni kita dah belajar semalam, CCO. Dekat Sarawak telah wujudnya CCO. Okey, untuk yang tak belajar semalam, gerakan komunis di Sarawak ini dia telah bermula sejak Jepun lagi oleh CCO. Apa dia CCO? Boleh rujuk pada buku teks muka surat 93 Clandestine Communist Organisation. Itu nama dia. Tapi kalau tak ingat pun tak apa, ingatlah. CCO ni lah yang telah berlaku dekat Sarawak. Sarawak CCO. CCO komunis di Sarawak. Okey, komunis di Sarawak CCO. Ingat CCO. Okey, bahagian pertama dan bahagian ketiga adalah menjadi sasaran komunis. Untuk Sarawak ni ancaman dia ada 3 bahagian. Bahagian pertama dengan bahagian ketiga dia ada bahagian kedua. Tapi cikgu tak nak awak pening-pening. Tak payah ingatlah bahagian pertama apa, bahagian kedua apa, bahagian ketiga apa. Ingat, mempunyai 3 bahagian serangan. Kan? Komunis ni dia melancarkan serangan dan juga subversif. Subversif, catat dekat buku nota, tarik sikit. Subversif ni apa? Subversif ni adalah melemahkan, memusnahkan sistem politik. Cikgu dah bagi maksud dia ya. Subversif adalah melemahkan, memusnahkan sistem politik. Ya. Jadi, kita perlu mencegah gerakan-gerakan yang dilaksanakan. Gerakan apa? Nampak kat bawah tu kan ada gerakan politik. Okey. Nampak subversif adalah melemahkan atau memusnahkan sistem politik. Nampak? Politik. Okey. Tengok pula. Bentuk ancaman. Nampak? Gerakan politik. Gerakan politik adalah merujuk kepada subversif. Dan juga serangan bersenjata.
bersenjata. Hanya dua saja bentuk ancaman yang telah dilakukan di Sarawak. Yang pertama, gerakan politik. Bila sebut politik, sudah pastinya mempunyai nama-nama gerakan. Kita ada PKKU, iaitu Parti Komunis Kalimantan Utara. Kemudian kita ada pasukan Paraku, PKKU, Paraku, dan akhirnya ada PGRS, gerila. Ya, pasukan gerila rakyat Sarawak. Okey. Komunis ni dia memang terlibat dalam politik. Mereka ni memang tak setuju dengan gagasan Malaysia. Daripada dulu lagi dia tak setuju. Sebab itulah kerajaan Sarawak dia telah memburu dan menangkap komunis. Mereka ni telah melari-larikan diri sehingga ke Kalimantan. Sampai ke Kalimantan. Kalimantan ni letak kat mana ya cikgu? Kalimantan ni berada di kawasan Sarawak, berhampir di kawasan Kuching. Dekat ekor Kuching. Kuching tu kalau kat Sarawak, awak tengok. Kuching tu kat bahagian ekor, kat situlah Kalimantan. Okey, Kalimantan yang dia dah membentuk Parti Komunis Kalimantan Utara. Dekat situ dia lari, dia bergabung. Okey, akhirnya dia membentuk Parti Komunis. Itu gerakan politik. Kan dia cuba ya menerap dan membentuk gerakan. Yang kedua, serangan bersenjata. Dia serang kawasan Batu Kitang Kuching. Nampak? Kat sini. Ancaman keselamatan di Sarawak dia hanya berfokuskan kepada kawasan Kuching. Nampak? Sebab itu cikgu cakap gerakan politik ni dia tuju Kalimantan. Gerakan politik, ingat ya, komunis di Sarawak. K komunis, K Kalimantan, K Kuching. Ingat tu je cukup. Cikgu saya tak ingatlah cikgu kawasan Batu Kitang Kuching, tak apa. Tulis je ya. Serangan bersenjata telah berlaku di kawasan Kuching. Kan dapat markah. Yang penting serangan bersenjata. Kata kuncinya serangan bersenjata. Bentuk ancaman di Sarawak. Sarawak adalah bentuk ancamannya gerakan politik. K komunis, K Kalimantan, K Kuching. Ingat cukup. Sekurang-kurangnya dapat markah. K. Jadi bila ada serangan, kita mesti ada cara untuk mengatasi. K, awak dah belajar ya tahun lepas. Perang saraf. Perang saraf bukanlah perang menggunakan senjata. Perang saraf adalah perang menggunakan hasutan dan juga menghasut minda, ya, dan tidak melibatkan senjata. Okey, telah mengatasi dengan operasi ketenteraan dan perang saraf. Okey, apakah perang saraf yang telah dilakukan? Okey, dia kumpul orang awam. Orang awam. Masa inilah dia beri kesedaran. Kesedaran. Lepas tu dia pun hasutlah rakyat. Perhimpunan awam tu. Kan? Kita ni kan baik kan. Kerajaan telah kumpulkan orang awam. Dia hasut, dia kata bahayanya ancaman komunis kan. Jadi rakyat perlu berhati-hati dengan komunis. Dia hasut supaya rakyat sedar bahawa komunis ni bahaya. Okay, itu yang pertama. Melalui sebaran di Perhimpunan Awam. Perhimpunan Awam, kata kunci. Okay, yang kedua, dia sebar risalah. Dia sampaikan maklumat, foto stik bahan. Kan, foto stik bahan. Dia nak sampaikan maklumat, dia nak beritahu supaya dia menanam kebencian rakyat di Sarawak supaya benci komunis. Ini cikgu cakap tadi, perang saraf adalah perang otak. Yang senang cerita, perang saraf perang otak lah. Kalau kita hasut supaya dapat menanam rasa benci terhadap komunis. Kemudian barulah diisytiharkan kawasan putih adalah kawasan yang bebas daripada komunis. Kawasan putih, kawasan yang bebas. Putih, bersih, bebas. Okey, kemudian bila dah berjaya hasut-hasut, pihak kerajaan kata dia buka umum. Dia samalah macam dulu kita ajar dekat tempat. Ya, kita buka pengampunan kepada komunis. Kita buka siapa yang menyerah diri, dia akan diampunkan. Kemudian dia membangunkan semula infrastruktur ya untuk bagi kemudahan yang lebih baik kepada penduduk. Inilah kata-kata kunci yang perlu ada dalam perang saraf. Perang otak ya. Menanam, menyemai kebencian kepada rakyat terhadap komunis. Okey. Apa yang telah dilakukan adalah operasi ketenteraan. Yang pertama, operasi Hammer. Okey, operasi Hammer di bahagian pertama. Yang kedua, operasi Rescom. Yang ni dah belajar ya bab 4 Rescom. Rescom adalah Sarawak.
Ya, Reskom di bahagian ketiga. Operasi Seri Aman kedua. Tujuan adalah untuk melemahkan gerakan komunis. Melemahkan komunis. Ini nama operasi-operasi. Kita ada 3 operasi. Operasi Hammer, operasi Seri Aman, operasi Reskom. Ya. HAR. HAR. Ya. Hammer. Seri Aman ya. Hammer Seri Aman Reskom. Okey. Apakah operasi Hammer? Operasi Hammer ni adalah tujuan untuk membangkitkan semangat penentangan. Nama pun hammer kan. Apa hammer? Hammer ni kan mengetuk-ketuk, kita ketuk-ketuk-ketuk tu dia bangkit. Dia bangkit semangat untuk penentangan daripada penduduk tempatan kan. Penentangan ni berlaku disebabkan oleh orang awam telah dibunuh oleh komunis. Orang awam telah dibunuh oleh komunis, maka berlakulah penentangan. Dan operasi Hammer ni menggunakan sama seperti rancangan BRICS yang telah kita gunakan semasa di Semenanjung. Sarawak diguna juga ya rancangan BRICS ni, tetapi cara dia berbezalah sedikit ya. Tengok dekat sini. Ya, rancangan ini sama, nampak BRICS di Semenanjung dengan BRICS di Sarawak. BRICS di Semenanjung dia membuka kawasan pertempatan baru. Betul kan? Sama macam Sarawak. Sarawak pun membuka pertempatan baru. Nampak senang kan? Ingat balik. Rancangan BRICS adalah pertempatan baru. Tetapi ya, keluarga yang dikumpulkan kebanyakannya adalah berketurunan Hakka. Ya, Cina ni banyak keturunan ya. Dia banyak. Ada Hakka, ada Tionghoa kan. Okey, so ini adalah Hakka. Okey, mereka telah berpindah di 3 kawasan. 3 kawasan. Ya, ingat je pertempatan baru Hakka 3 kawasan. Okey, kemudian dia telah laksanakan perintah berkurung. Samalah. Kan, perintah berkurung ni adalah untuk melindungi rakyat daripada ancaman komunis. Kemudian operasi Hammer ni menyebabkan bila kita kurung rakyat, maka komunis ni goyah lah. Ya, komunis ni goyah. Goyah ni maksudnya dah tak stabil lah. Ya, dah tak mantap. Ya, dah tak cemerlang, dah tak hebat. Disebabkan komunis ni telah berjaya ditangkap. Ya, kemudian operasi Hammer ni telah tamat dan seterusnya dilancarkan operasi Jala Raja. Jala Raja ni kawasan Asajaya ya, bahagian pertama. Kemudian ya, maka bila banyak sekatan-sekatan yang telah dilaksanakan operasi Hammer dan juga operasi Jala, Jala Raja, maka pemimpin komunis dia rasa macam mengalah lah ya. Bong Kicok ni dia mengalah, dia menulis surat menyatakan untuk berunding. Kan, untuk berunding kan, akhirnya ramailah yang telah menyerah diri kan, 500 telah menyerah diri ya, maka tamatlah dekat situ ya ancaman komunis di Sarawak sebab dia serah diri. Okey, nampak dekat sini adalah kronologi operasi Hammer. 3 kampung baru, cukup itu je ingat. Rampasan senjata. Kemudian ada operasi Jala Raja, operasi Ngayau. Tak ingat tak apa. Sekurang-kurang awak tahu kita ada operasi Hammer. Hammer ni penting sebab dalam tu ada rancangan BRICS. Okey. Kemudian kita ada Reskom. Reskom pun sangat penting menjaga keselamatan di Sarawak. Ada operasi Seri Aman. Dan akhirnya telah berjaya menamatkan ancaman komunis. Ulang semula, kita ada operasi Hammer, operasi Jala Raja, operasi Ngayau dan juga operasi Seri Aman. Okey, habis dah dekat situ. Kan dekat sini kita lihat, langkah membatalkan komunis ini telah memenangi hati rakyat. Kan, sebab itulah bila kita dah berjaya ya membuat perang saraf, rakyat pun dah berjaya menerima hasutan bahawa komunis ini adalah bahaya sebagai ancaman, maka komunis ini tak dapatlah sokongan daripada penduduk. Maka mereka pun telah menyerah diri kan. Dan akhirnya berakhirlah ancaman komunis. Kan, bila dah berakhir maka kita pun batal lah ya sekatan keselamatan di kawasan operasi Hammer di Kuching. Okey.
Kat sini kita nampak ya. Walaupun kita ada operasi hammer, biasa informasi dekat tepi ni biasa ditanya dalam soalan objektif. Kita ada juga operasi letter, letter box. Nama pun letter box. Letter box adalah surat. Surat ni apa? Ya, surat ni adalah mengumpulkan maklumat ya tentang pergerakan komunis. Nampak? Ya, dia buat operasi letterbox yang mendapatkan maklumat tentang pergerakan komunis supaya dapat mempercepatkan usaha membanteras ancaman komunis. Yang ini berlaku di sekitar luar kawasan. Ya, nampaknya Tuan Abdul Razak akhirnya mengisytiharkan bahagian ketiga di Reskom ya sebagai mempercepatkan usaha membanteras ancaman komunis. Yang ini luar kawasan Kuching. Sebab dekat kawasan area Kuching itulah banyak sangat pergerakan komunis. Sebab mereka telah berlarikan diri sehingga ke Kalimantan ya. Komunis 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 melarikan diri ke kawasan Kalimantan. Okey, akhirnya yang ini pula dekat Semenanjung Malaysia. Dekat Semenanjung Malaysia, Parti Komunis Malaya, PKM. PKM dia telah menghasut ya rakyat orang awam supaya tidak tidak bersetuju dengan pemerintahan pembentukan Malaysia itulah. Kan. Ya, PKM bertindak agresif ya. Dia telah menyerang anggota keselamatan dan juga orang awam. Sama juga macam dekat sana memusnahkan ya kemudahan awam. Kan dekat sini tengok ya pembunuhan anggota keselamatan dan orang awam. Kemuncak ancaman komunis apabila telah membunuh pegawai kanan polis, pembunuhan polis, pembunuhan polis. Okey. Kemudian dekat sini awak nampak bagaimana dia telah membuat serang hendap. Ya, serang hendap terhadap pasukan keselamatan. Dia serang hendap dalam pasukan keselamatan yang telah mengorbankan ramai nyawa. Okey, akhirnya berlakulah penembakan ketua polis negara. Dia telah berjaya menembak ketua polis negara. Okey, senang cerita pembunuhan anggota keselamatan dan orang awam yang berlaku di Semenanjung Malaysia. Bila dia tembak ni nampak menembak mati ketua polis negeri Perak pula. Mula-mula dia tembak ketua polis negara. Kemudian dia tembak pula ketua polis Perak ya. Mati ketua polis Perak. Okey. Selain itu, orang awam dan kemudian awam turut menjadi sasaran komunis. Nampak ya, wanita diseksa. Seksa-seksa mati. Biarlah tembak bagi mati kan. Tak ada, diseksa dulu. Baru mati. Kemudian pasang periuk api. Periuk api ni apa? Periuk api ni kita tak nampak. Bila kita pijak barulah ya meletup. Kemudian jalan raya dan jambatan diletupkan. Diletupkan kereta api dan juga jalan raya. Ini adalah contoh ya. Contoh Muzium Tentera Darat. Kan. Okey, kita tengok pula pengebuman Tugu Negara. Yang ni dekat kawasan Semenanjung lah ya. Dia letupkan Tugu Negara. Meletupkan Tugu Negara. Bila dia letupkan Tugu Negara, inilah menimbulkan kemarahan rakyat. Tadi dia bunuh ketua polis. Bila bom Tugu Negara menaikkan kemarahan rakyat. Kan? Bila menaikkan kemarahan rakyat, komunis dan menuntut kerajaan mengambil tindakan tegas. Jadi wujudlah ya Akta Keselamatan Dalam Negeri supaya memperkuat lagi ya perkhidmatan untuk kita mengatasi komunis. Nampak jatuh gambar ni kan. Sedih kita ya tengok. Usaha mengatasi masalah-masalah tersebut adalah dengan melibatkan coin. Kita ada coin. Kita ada coin. Langkah dia adalah untuk memastikan keselamatan dan memenangi hati dan fikiran rakyat. Kan coin. Kemudian kita ada pula perjanjian kerjasama sempadan. Ya, bagaimana kita nak memastikan perkara ini berlaku? Kita buat persefahaman antara Malaysia dan Thailand. Kita minta bantuan Thailand supaya kawasan sepadan tu tidak membenarkan ya komunis merebak masuk ke tanah Melayu, ke Malaysia lah, ke Semenanjung Malaysia. Nampak
kita buat perjanjian hadnyai. Perjanjian hadnyai antara Thailand dengan PKM. Nampak? Malaysia dan Thailand. Kita buat perjanjian di Hatnyai. Okey, di Hatnyai Thailand antara PKM, Malaysia dan Thailand. Akhirnya PKM bersetuju membubarkan unit senjata. Ini pentingnya PKM bersetuju membubarkan unit bersenjata. Kalau bab lepas, bab semalam, kita gaduh dengan Indonesia, kita gaduh juga dengan Filipina, bukanlah gaduh, maksudnya Filipina tak puas hati, akhirnya kita berbaik juga Filipina dan Indonesia. Begitu juga bila kita ada konflik dengan komunis, kita telah melibatkan Thailand. Jadi bab 6 melibatkan Thailand, ya. Bab 5 ada PBB dan juga Filipina. Bila kita membubarkan unit bersenjata, dia musnahkan segala senjata api dan juga bahan letupan dan serangkap sama. Serangkap sama ni periuk api ni lah. Okey. Akhirnya dekat sini kita tengok kerajaan melaksanakan usaha yang serius. Ini kebat lah. Usaha serius menjamin keselamatan, kan. Okey, pengorbanannya berlakulah pengorbanan anggota untuk menyelamatkan kerajaan, kan. Kemudian kat sini kita ada perjanjian Hatnyai, kan. Perjanjian Hatnyai ni adalah untuk merampas kuasa bersenjata PKM ni untuk tamatlah gerakan bersenjata. Perjanjian ni adalah kemuncak, tamatlah gerakan bersenjata PKM. Oleh itu, sebagai rakyat, kita perlu berbangga. Ini kebat yang boleh masukkan. Bersyukur sebab kita berjaya menghapuskan komunis. Oleh itu, negara kita berada dalam keadaan aman dan makmur. Ini adalah kebat. Sebab itu cikgu suka buku teks ni. Dekat sini adalah memberi idea awak menjawab kebat. Okey. 6.4, isu pembangunan ekonomi. Okey, dekat sini isu pembangunan ekonomi. Kita macam cikgu cakap tadi, kita telah membuat pembangunan 5 tahun. Bermula dengan rancangan Malaysia Pertama. Ini melibatkan semua negeri termasuklah Sabah dan Sarawak. Ingat Singapura dah keluar dah waktu ni. Singapura dah tak ada dah dalam Malaysia. Okey, rancangan Malaysia Pertama. Rancangan Malaysia Pertama, kata kunci dia kita nak memastikan pembangunan dan juga ekonomi. Selain daripada pembangunan ekonomi, kita nak menaik taraf sistem pendidikan. Menaik taraf sistem pendidikan dan menaik taraf ekonomi rakyat. Okey, dekat sini awak tengok pelbagai isu pembangunan ekonomi. Yang pertama, awak tengok walaupun kekurangan bantuan kewangan, kita cuba juga menangani masalah-masalah tersebut. Apakah isunya? Isu dia, kita ni terlalu bergantung kepada getah dan juga biji timah. Pada masa yang sama, bahan mentah ni jatuh. Kejatuhan harga jatuh, harga jatuh menyebabkan kita kurang meningkatkan ekonomi. Dan kemudian pertanian kita ni menggunakan teknologi yang lama, teknologi dan peralatan yang lama, ketinggalan teknologi dan peralatan. Sebab itulah pendapatan rendah. Nampak? Isu dia terlalu bergantung sangat dengan getah dan biji timah dan tidak menumpukan kepada ekonomi lain, iaitu komersial. Ini dah tadi kita cakap tadi. Kita nak pertanian komersial dilaksanakan, iaitu koko kayu balak. Okay, jadi untuk mengatasi masalah ni, kita telah melaksanakan industri pemprosesan. Kita cuba mencari pasaran baru bagi getah dan biji timah. Kita pun kenalah inovasi, kan. Pasaran baru bagi getah dan biji timah. Kita fokuskan kepada kelapa sawit dan koko. Janganlah bergantung kepada biji timah saja dan juga getah. Getah masa ni jatuh harga. Okey. Kemudian, nampak mempelbagaikan komoditi. Okey, apa maksud komoditi? Komoditi adalah barangan yang diperdagangkan. Okey, barangan yang diperdagangkan, barangan yang dijual. Apakah bentuk-bentuk barangan tersebut? Barangan iaitu seperti keluaran daripada ladang, bahan mentah ataupun bahan galian. Itu adalah komoditi.
Okey, isu-isu yang perlu kita atasi. Isu-isu yang perlu kita atasi, yang pertama, taraf hidup yang berbeza. Taraf hidup yang berbeza. Bagaimana kita nak mengatasi ya taraf hidup yang berbeza? Yang pertama adalah rancangan bersepadu. Rancangan bersepadu. Rancangan bersepadu ni kita bukalah perkilangan ya supaya kita dapat membuat pembuatan negara yang lain, yang baru, supaya dapat mempercepatkan integrasi. Ni adalah penyatuan penduduk dalam setiap negeri, dan kita telah meminjam Bank Dunia, bantuan Bank Dunia untuk melaksanakan aktiviti perkilangan. Kan bila kita ada perkilangan, kita dapatlah mewujudkan kat sini peluang pekerjaan, sebab kita isu dia peluang pekerjaan kita terhad. Bila pekerjaan terhad, berlakulah pengangguran. Jadi, kita bukalah pusat-pusat latihan vocational. Sebab itu sekarang kita ada sekolah teknik dan vocational. Adalah untuk mengajar ya kemahiran bagi memahirkan pekerja supaya dapat meningkatkan ya aktiviti perkilangan. Sebab itulah dapat memberi peluang pekerjaan. Kita kena ada ya pekerja-pekerja yang mahir supaya dapat menghasilkan barangan yang berkualiti. Okey, isu yang seterusnya. Pada masa yang sama, isu adalah kesihatan. Kesihatan ni lebih kepada wanita. Ya, terlalu banyak ya ibu-ibu mengandung. Ibu-ibu mengandung ramai, namun kelahirannya adalah tidak normal. Kebanyakannya menyebabkan baby ni meninggal dunia. Kematian sangat tinggi. Kalau tak baby meninggal dunia, ibu meninggal dunia. Kerana apa? Kerana kita tidak mempunyai perkhidmatan profesional. Kita tak ada doktor-doktor pakar. Ya, doktor-doktor pakar tak ada. Jadi oleh itu cara mengatasi masalah ibu-ibu mengandung yang ramai ini, kita telah mengadakan program perancang keluarga. Kita cubalah ya mengurangkan populasi negara dengan mengurangkan kadar kelahiran. Okey, menambah baik pula perkhidmatan dekat kesihatan di luar bandar. Biasanya kat luar bandar adalah menyebabkan kematian sebab dia tidak ada fasiliti yang baik. Okey, kita pergi laju sikit sebab dah nak pukul 10.40 ya. Okey, kita tengok sini. Yang ini adalah hubungan ya ketegangan rusuhan antara kaum. Rusuhan kaum ni berlaku pada 13 Mei, awak pun faham. Dia berlaku disebabkan ketidakpuasan hati dalam keputusan pilihan raya. Sebab berlakunya provokasi. Adalah yang menghasut tu. Ya, provokasi ni berlaku ya. Berlaku menyebabkan tercetusnya ketegangan kaum di kawasan Selangor dan Kuala Lumpur. Kan. Rusuhan kaum ini telah disebabkan oleh ya kesan daripada ketidaksimbangan ekonomi. Ekonomi ni kita macam terhad. Sosial negara kita ya. Sosial ni merujuk kepada masyarakat. Dan kemudian keputusan pilihan raya ni, keputusan pilihan raya umum ni mengalami ketidakpuasan hati rakyat. Adalah ya sesetengahnya tak puas hati dengan keputusan. Selain pada itu, pilihan raya ni sebab berlakunya ketegangan. PKM ni, kan cikgu cakap tadi, PKM ni telah berjaya menghasut ya. Menghasut masyarakat, melaga-lagakan kaum ya, sehingga penduduk bermusuhan. Penduduk bermusuhan. Sebab itulah berlakunya rusuhan kaum. Ya, parti-parti yang bertanding, dia lebih menceritakan, berkempen tentang sentimen perkauman. Ini kita tak nak naik. Kan, maka bila sentimen-sentimen perkauman itu telah disuarakan, telah digunakan dalam perkempen semasa pilihan raya, maka ya berlakulah ketegangan antara kaum. Okay? Sebab dia nak meraih undi. Bila dia nak dapat undi, dia buatlah kempen-kempen yang untuk menghasut rakyat supaya kaum ni benci kaum ni. Kaum ni benci kaum ni. Maka berlakulah konflik antara kaum. Ini semua adalah hasil daripada kempen parti ni yang telah menyebarkan sentimen perkauman. Okey, maka ya
memperarakan kemenangan pilihan raya tidak terkawal, menimbulkan kekacauan dan perbuatan provokatif. Kan kat sini nampak langkah-langkah yang diambil disebabkan berlaku ketegangan kaum. Ya, badan yang bertanggungjawab adalah Mageran. Okey. Okey, kita telah menubuhkan Mageran. Masa ni kerajaan tidak berfungsi sepenuhnya ya sebab berlaku urusan kaum, maka kita bentuk Mageran. Mageran ni dimainkan oleh raja-raja Melayu. Ya, Agong telah mengisytiharkan darurat. Ya, darurat. Dan dalam perlembagaan juga telah digantung. Perlembagaan negara kita juga telah digantung. Tak guna perlembagaan Malaysia. Ya, kita menggunakan Mageran. Okey, kita wujudkan pusat perlindungan. Polis yang berkuasa ya, bila darurat, polis yang akan mengambil alih kepimpinan negara, bukan kerajaan. Ingat ya. Sebab itu masa kita berlaku pandemik negara, ya, Menteri Keselamatan, ya, masa ketika itu, Datuk Sabri ya, yang menteri kita sekarang, dialah yang memainkan peranan penting memastikan semua rakyat berada dalam keadaan selamat. Itulah polis ya, dan juga pihak keselamatan ya, memainkan faktor utama. Darurat mesti berkurung. Macam COVID itulah kita berkurung. Okey, kemudian dia menyusun semula dalam masa berkurung ya. Jawatankuasa ni kena menyusun semula perkhidmatan kan, bagi memastikan semua media mesti ditapis. Media ni biasa suka menyampaikan fitnah. Sebab tu sekarang pun tak boleh percaya sangat ya. Jadi kita kena mengkaji dan selidik. Okey, kemudian masa-masa rusuhan dipindahkan. Masa-masa rusuhan yang terlibat dengan rusuhan tu dipindahkan di Stadium Merdeka. Kan ini adalah bagi membantu mengelakkan berlakunya ketegangan. Okey, kemudian kita pagar. Kita pagar kawasan Kampung Baru. Okey, dan kita perintahkan mereka berkurung. Kan kita berkurung, kita lindung kawasan, dan ada juga yang melibatkan kem-kem tentera. Okey, apa itu Majlis Negara Mageran? Mageran ni dipengurusikan oleh Tun Abdul Razak kan. Okey, ahli-ahlinya adalah daripada polis, cik dah cakap tadi, polis dan tentera. Bertanggungjawab mengawal ketenteraman. Kan. Ini adalah untuk menyelesaikan masalah perpaduan kaum dan juga ekonomi. Okey, apa Mageran buat? Tujuan dia adalah untuk Mageran keamanan kan, dan juga untuk melicinkan pentadbiran. Okey, Mageran ni dia memastikan bila darurat, keadaan huru-hara, banyak berlaku kematian, dia perlu memastikan keamanan. Dan dia telah memastikan pentadbiran dapat berjalan dengan baik, dan dia cuba mengembalikan kepercayaan antara kaum supaya masyarakat hidup dalam keadaan harmoni. Akhbar-akhbar semua gantung, tutup. Ya, sebab kita tak nak ada hasutan-hasutan daripada akhbar-akhbar. Sebab itulah tertubuhnya, ya, kita telah menguatkuasakan Akta Hasutan dan menapis berita palsu. Kita tak nak ya tersebarnya berita-berita palsu tentang kaum-kaum yang bersalah. Tak nak ada provokasi. Kaum A betul, kaum B salah. Tak nak. Jadi dia nak semuanya sama ya dalam keadaan yang tenteram. Ya, ketenteraman, aman. Okey, seterusnya dekat sini. Okey, yang terakhir kita tengok peranan raja. Apa raja buat? Okey, raja dia memulihkan keadaan. Sebab itu ya, kita tengok ya, orang yang sangat bergerak ke depan ya adalah Sultan Perak. Sultan Perak inilah yang telah menasihati rakyat untuk menjaga keamanan. Dialah telah memulihkan keadaan negara. Okey, pemimpin dan masyarakat telah menubuhkan jawatan kuasa muhibah. Muhibah ni adalah membentuk keamanan antara kaum ni. Kemudian jawatan kuasa ni menulis surat merayu penduduk agar bertenang untuk mengekalkan keamanan. Ingat, Mageran untuk mewujudkan keamanan. Muhibah juga adalah mewujudkan
keamanan. Okey, maka tamatlah bab 6. Okey, bab 6 tamat. Maka dekat sini habislah bab 6. Okey, dekat sini kita lihat ya rusuhan kaum ini dapat dihentikan melalui usaha oleh pihak berkuasa. Kan. Maksudnya negara kita mula kembali normal, kita dapat membina perpaduan ya. Dan untuk makluman juga disebabkan oleh rusuhan kaum inilah maka wujudnya rukun negara. Rukun negara inilah wujudnya selepas uh, berlakunya rusuhan kaum. Okey, maka dekat sini akhirnya cikgu nak maklumkan pelbagai usaha diambil ya untuk menangani masalah dan jadi kita sebagai rakyat kita haruslah bekerjasama untuk mencapai keamanan bagi memastikan negara aman dan juga kemakmuran ekonomi negara. Itu biasa. Sebab itu baik kita biasa menggunakan kata kunci yang sama. Bekerjasama untuk memastikan keamanan negara dan dapat memakmurkan kemajuan negara. Okey, jadi kita dah faham dalam bab 6 ada 5 topik yang kita kena tahu. Yang pertama, cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk memajukan, membangunkan di Sabah dan Sarawak. Okey, seterusnya kan memastikan ya perpaduan antara kaum dapat dieratkan dan juga ekonomi negara dapat dipelbagaikan ya di kawasan Sabah dan Sarawak serta Semenanjung Malaysia. Seterusnya, ya, cabaran menceritakan Sabah dan Sarawak. Okey, yang kedua ada cerita tentang Singapura. Kenapa Singapura kena pisah daripada Malaysia? Kenapa Malaysia perlu keluarkan Singapura? Okey, kerana berlakunya rusuhan. Ya, rusuhan itu menyebabkan ramai berlakunya kematian dan berlakunya ketegangan kaum. Kan disebabkan oleh rusuhan, ketegangan kaum, maka ya menteri-menteri telah berbincang dan parlimen telah bersetuju ya untuk memisahkan Singapura daripada Malaysia. Dan seterusnya menceritakan tentang komunis. Komunis telah memainkan peranannya ya untuk mengancam ya Sarawak dan juga Semenanjung Malaysia. Okey, dan yang seterusnya ya pembangunan ekonomi ni setelah komunis ni cuba ya menghasut dan bagaimana pula Malaysia mengadakan rancangan Malaysia pertama iaitu rancangan Malaysia ini pembangunan dia telah dilaksanakan sepanjang tempoh 5 tahun. Ingat kata kunci dia 5 tahun. Dan akhirnya ya dalam usaha untuk membangunkan ekonomi negara maka disebabkan oleh pilihan raya telah menyebabkan berlakunya konflik antara kaum, berlakulah rusuhan kaum, ya, telah menyebabkan ramainya kematian dan diisytiharkan darurat. Maka berlakulah peristiwa 13 Mei 1969, berlakulah perintah berkurung. Perintah berkurung, darurat menyebabkan Mageran telah ditubuhkan, Mageran mengambil alih tampuk kepimpinan dan Mageranlah bertanggungjawab memastikan keamanan dan pentadbiran berjalan dengan lancar. Okey, yang paling penting dekat sini, Mageran memastikan semua akhbar digantung kerana tidak mahu berlakunya penyebaran berita palsu. Nampak kat situ. Dan Sultan Peraklah yang bertanggungjawab menasihati rakyat ya agar mereka bersatu padu ya mengelakkan ketegangan kaum, mewujudkan keamanan. Oleh itu ya negeri Perak telah menubuhkan jawatan kuasa muhibah untuk memastikannya keamanan negara dapat dilaksanakan. Jawatan kuasa ini merayu kepada penduduk. Dia tulis surat ya. Menulis surat merayu penduduk agar bertenang dan dapat membantu negara untuk mencapai
keamanan dan akhirnya rakyat dapat bertenang dan mematuhi undang-undang. Maka habislah bab 6. Okey, untuk bab 6 kita dah percaya mencapai keamanan dan juga menghalau menghalau maksudnya komunis. Ingat ya, komunis tadi kita telah melakukan perbincangan bersama dengan Thailand ya. Thailand lah yang telah menyaksikan ya pencapaian kata sepakat antara komunis dan juga Malaysia. Begitu juga komunis dan Thailand. Habislah. Bab 7 nanti kita akan belajar bagaimana kita membina negara kita yang sejahtera. Sebab kita dah berjaya ya. Berjaya mengembalikan keamanan. Bab 7 hanya lebih berfokuskan kepada perpaduan. Perpaduan dan juga dasar pendidikan. Itu saja untuk bab 7. Okey, jadi bila kita menyentuh perpaduan, kita akan lihat rukun negara dan juga sukan.